Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Memang pembangkang ni pembohong. Saya ingin mengulang, pembangkang ini memang kumpulan pembohong dan pemfitnah. Mesti gini, supaya mesti gini masuk dan rakam betul-betul. Pembangkang memang pembohong dan pemfitnah. Jadi saya ingin ulang untuk kali yang seterusnya. Pembangkang memang pembohong dan pemfitnah. Dan mereka menuduh Felda berurus niaga dengan Israel, BN khianati rakyat Palestin, minyak sawit jual ke Israel, ya. Ini yang tuduhan mereka. Siapa-siapa nak ambil gambar, lepas ni ambil gambar. Termasuklah Isa dan juga ni. Sir, tolong ambilkan gambar ni. Ni penting. Sebab ni gambar ni gambar akhbar suara mereka. Akhbar suara mereka, dan akhbar ini memfitnah Felda. Jadi mereka memfitnah Felda ni maksudnya memfitnah kerajaan juga. Ini adalah suara keadilan dan harakah yang terkini. Ini suara rasmi mereka. Ini sebelah ni harakah, ini sebelah ni suara keadilan. Ini sikit teman. Ini dia. Satu dia kata minyak sawit jual ke Israel, satu lagi Najib mesra Israel. Ini bukan cheat, ya. Ini harakah dan suara keadilan yang terkini. Dan sebelum apa-apa, maka saya nak maklumkan bahawa kita mengkaji untuk mengambil tindakan undang-undang sekali lagi kepada dua-dua suara keadilan dan harakah. Dan saya telah maklumkan kepada Menteri Felda, saya telah maklumkan kepada pengurusi Felda tentang perkara ini, dan mereka memang bersetuju. Saya telah maklumkan kepada DG Felda dan CEO FGD. Semuanya menyatakan apa yang mereka tuduh ini semuanya adalah fitnah, dan Felda tiada hubungan perdagangan dengan Israel, dan Felda Global Ventures Holding hari ini menjelaskan bahawa anak syarikatnya Felda IFCO Oil Product tidak pernah menjual minyak sawit kepada mana-mana syarikat Israel, termasuklah yang dituduh sebagaimana yang didakwa oleh Mazlan Aliman, Jawatankuasa PAS Pusat, yang Presiden Persatuan Anak Pemuka Felda Kebangsaan, ya, anak yang tidak daftarkan. Tuduhan palsu ini menjadi berita muka depan surat khabar suara keadilan bertarikh 27 November dan harakah bertarikh 26 hingga 29 November. Dakwaan ini adalah satu kenyataan yang jahat dan bermotifkan politik. Kumpulan Felda tidak pernah, ya, saya ingin menyatakan, kita tidak pernah menghantar minyak untuk dijual ke Israel. Kemudian yang disebut sebagai Banji Agribusiness Singapore Private Limited yang disebut oleh Mazlan Aliman, itu bukannya syarikat Israel. Ia adalah anak syarikat Banji Limited, sebuah syarikat senaraian awam di Amerika Syarikat, iaitu negara yang mana Malaysia sememangnya punya hubungan diplomatik dan perdagangan. Dan Banji Agribusiness Banji Limited ini, BUNGE Limited ini, tidak ada pun cawangan di Israel. Dan kami ingin menegaskan bahawa polisi kumpulan Felda, sama ada FGB ataupun Felda proper, adalah jelas, di mana kami tidak pernah dan tidak akan pernah menjalankan sebarang urus niaga dengan Israel. Jadi sebelum ini mereka membuat tuduhan dalam Dewan Rakyat sebelum ini.
Ini pihak pembangkang juga. Mereka menuduh Felda menjual minyak sawit ke Israel. Dan saya telah jelaskan sebelum ini, yang isu sebelum ini 22 Mac 2012. Ini sekali lagi mereka fitnah. Tak belajar. Hari itu kita dah jelaskan bahawa kita tidak jual, kita hantar ke Palestin. Yang ini pula tuduhannya melalui Banji Agribusiness Singapore Private Limited. Tuduhannya begitu. Dan dituduh syarikat itu syarikat Israel. Jadi semuanya itu tidak benar. Semuanya itu tidak benar, dan mereka mengadakan demonstrasi di hadapan pejabat Felda dan sebagainya. Semuanya itu berdasarkan kepada perkara yang tidak benar. Memang sah akhbar rasmi mereka, Harakah dan Suara Keadilan adalah merupakan penyebar fitnah yang besar. Dan saya telah berbincang dengan peguam Felda. Mereka akan meneliti daripada segala aspek, dan kemungkinan besar kita tunggu dan kita akan buat keputusan sama ada tindakan undang akan ambil. Tetapi percayalah, hari ini saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa apa yang dituduh oleh pembangkang itu tidak benar sama sekali. Itu dengan syarikat mereka memang sudah lama lah. Sorry, ada hubungan. Memang ada hubungan dagang dengan Banji Limited. Itu kita tak nafi. Dia syarikat Amerika Syarikat, disenaraikan di Bursa Saham Amerika Syarikat, dan dia bukan syarikat Israel. Dan sebagaimana saya sebut tadi, dia tidak ada pun cawangan di Israel. Yang paling dekat kat Mesir, yang maklumatnya saya ada. Datuk, kalau Datuk tadi stres, dia memang fitnah, kenapa nak bincang-bincang ni apa kau main terus dia fitnah? Apa yang nak dibincang lagi? Yalah. Kami telah menyaman akhbar Suara Keadilan sebelum ini, dan saman itu belum lagi memang telah berada dalam mahkamah, menunggu masa untuk ini tuduhan Felda bankrupt ya. Itu yang hari itu, dan hari itu Harakah tidak tersaman. Jadi maksud bincang itu ialah untuk mendapatkan segala sudut pandang. Tetapi fitnah memang fitnah. Maksudnya ialah bagaimana mereka suka menyaman kita. Kita bukan tak suka menyaman mereka. Jadi satu hal pula dari segi yang sudut yang tertentu lah. Timbalan Presiden baru ini menyebut ada kumpulan kita yang disaman sehingga 1 bilion bukan gitu ya. Jadi kita melihat dari sudut-sudut yang seumpama itu. Tetapi saman atau tak saman, kita akan buat keputusan. Kalau saya memang suruh saman, dan keputusan itu kita akan bincang dengan detail dengan peguam-peguam kita. Pada saya memang elok disaman sebab dia memang sah fitnah, dan Mazlan Aliman ini tidak sudah melakukan perkara yang amat tidak betul. Tuduhan-tuduhannya tidak betul. Sebelum ini dia menuduh Genting memiliki saham dalam FGV. Mazlan Aliman juga. Dia tidak ada berdasarkan pada fakta segala perkara yang dia buat. Dia ikut emosi dia. Dia tak cek segala fakta-fakta yang dia nyatakan itu. Jadi Mazlan Aliman ni banyak benar dia punya bebanan kepada parti dia, memberikan maklumat yang tidak benar. Tetapi konon dia ingin menjadi hero peneroka, dan dengan konon menjadi champion pada peneroka itu, dia terus menang dalam pemilihan PAS. Itu juga adalah sebab politik. Memanglah dia anak peneroka, saya anak Nuri Getah, saya dengan dia satu umur. Dia mencabar saya untuk berdebat. He single out saya, bukan orang lain. Dia tidak ajak Datuk Najib berdebat, dia tidak ajak Tan Sri Isa berdebat. Dia memang mencabar saya daripada dulu untuk berdebat. Dia memang marah sangat dengan saya. Dan saya hari ini sekali lagi menyatakan bahawa bagaimana dia adalah
seorang yang amat-amat tidak cermat dalam segala tuduhan-tuduhan, dan dia tidak layak untuk memberikan apa-apa suara dan pandangan terhadap Felda, kerana perkataan-perkataan itu adalah fitnah-fitnah yang amat dahsyat. Saya tak sangka seorang yang berjawatan tinggi dalam pimpinan PAS boleh menyebarkan fitnah itu, dan saya tidak sangka akhbar ketua pembangkang boleh menyebarkan fitnah, dan kita tidak sangka akhbar orang yang dikatakan pemimpin ulama boleh menyebar fitnah. Jadi Harakah dan Suara Keadilan ini penyebar fitnah dalam isu ini. Isu lain itu kita deal separately, tapi dalam isu ini mangsa fitnah. Setakat saya ulur Datuk ini, rasa saya ni kali ketiga Datuk membebaskan isu yang sama. Ada kali-kali maybe dah tak di isu Yusuf Felda, diorang desperado attempt mana ada kat pilihan raya ni. Yang pertama dulu ialah isu tuduhan ahli parlimen Bakri, DAP, dia menuduh. Itu saya dah jawab, dan kita tunjuk invoice bahawa kita hantar ke sebuah syarikat Islam di Palestin. Yang ini tuduhan baru. Bahawa kita menghantar ke syarikat di Singapura ini, ya. Ini tuduhan baru, bukan tuduhan lama yang diulang. Dan sebelum ini tuduhan genting. Jadi 3 perkara yang berbeza. Saya tidak pernah membuat PC tentang satu perkara 2-3 kali. Dia isu baru yang atas nama lain. Ni invoice ni, Najib Mesra Israel. Lepas tu dia letak kat sini kan, invoice. Sudah nak tahu invoice ni, ini bukan invoice kelapa sawit, ini invoice getah. Ingat kena bodoh benar ke? Di situ latex, jualan latex. Jadi kalau orang Harakah tengok invoice dengan ada tanda-tanda tangan apa semua kan, nampak macam betul, tapi perhati betul latex. Mana dia kaitan? Inilah muka yang pemfitnah. Okey, siapa yang boleh ambil gambar lagi ambil. Ya, ini mana kena saman dah dua-dua. Okay. Hari ni saya tak pakai baju jingga, saya pakai baju merah